Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada hari ini. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amruna wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita belajar tentang akhlak. Pembelajaran ni ada dalam buku teks akhlak tahun 3, muka surat 32. Pelajaran ke-7 tentang malu. Sebelum ni kita dah belajar sedikit tentang malu. Hari ni kita nak sambung. Okay. Pengertian malu. Malu ialah menahan diri daripada memperkatakan sesuatu yang keji dan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa lagi hina. Itu pengertian dia. Apa erti malu kan? Malu itu erti dia. Okey, muka surat 33. Bahagian malu. Okey, atas sekali tu bahagian malu. Bahagian malu terbahagi kepada 3. Bahagian malu terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua malu kepada manusia, dan yang ketiga malu kepada diri sendiri. Okey. Ada 3 bahagian. Bahagian malu ada 3 bahagian. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Kita malu kepada Allah, kita mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa perintah-perintah Allah? Banyak. Perintah-perintah Allah berbuat kebaikan, salat, banyak lagi perintah-perintah Allah kan, dan larangan-larangan Allah. Apa itu larangan Allah? Tinggalkan kejahatan, jauhi maksiat, okey, jauhi zina. Itu larangan-larangan Allah. Okey, kalau yang kedua pula malu kepada manusia. Apa itu malu kepada manusia? Malu kepada manusia tidak menyakiti sesama manusia. Okey, tidak menyakiti sesama manusia. Jadi menyakiti sesama manusia itu macam buli-buli kawan kan, suka ejek-ejek kawan. Okey, itulah malu kepada manusia. Malu kepada manusia yang kedua, tidak mengumpat sesama manusia. Mengumpat ni mengejek atau cakap belakang atau cerita keburukan orang, cerita keburukan kawan kita kepada kawan yang lain. Itu adalah mengumpat. Jadi malu, bila kita nak mengumpat kita kena malu. Okey? Sebab kita bila kita mengumpat tu, kita sedang menunjukkan kejahilan diri kita sendiri. Okey, bukan kita nak menunjukkan kejahilan orang. Sebenarnya bila kita mengumpat, kita menunjukkan kejahilan diri kita sendiri. Okey, yang ketiga, malu kepada manusia adalah berkelakuan sopan, ataupun adab lah. Beradab, berkelakuan sopan. Kat mana-mana kita berada, kita berkelakuan sopan. Dekat rumah, dekat sekolah ataupun dekat tempat awam, kita berkelakuan sopan. Kita tunjukkan yang diri kita ni beradab. Okey. Malu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri. Apa itu malu kepada diri sendiri? Tidak melakukan perkara yang dilarang agama. Okey. So, ulang lagi sekali, tidak melakukan perkara yang dilarang agama. Malu kepada diri sendiri. Apa yang agama larang? Kan, contoh minum arak, contoh apa, berjudi, contoh apa lagi? Sentuh yang bukan muhrim, kan? Nak sentuh tu malu. Kan? Nak buat jahat tu malu. Malu kepada diri sendiri. Okey. Malu kepada diri sendiri yang kedua adalah menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri maknanya kita jaga maruah diri kita. Kita tak tunjukkan yang kita ni terlampau
daif sangat ataupun terlampau jahil sangat, kan. Kita menjaga maruah diri kita. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita malu dengan Tuhan kita. Kita dekatkan diri kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Muka surat 34, dalil sifat malu. Dalil sifat malu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Rasulullah cakap malu itu sebahagian daripada iman. Kalau dalam diri kita ada malu, ada perasaan malu, maknanya diri kita ada iman. Kalau dalam diri kita tak ada perasaan malu, maknanya dalam diri kita tak ada iman. Kan? Kita malu. Malu macam mana? Contoh, ustaz bagi contoh. Malu keluar rumah pakai pakaian ketat-ketat bagi yang perempuan. Malu bagi lelaki keluar rumah pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Maksudnya macam pakai seluar pendek atas lutut. Lutut kan aurat. Jadi tu malu. Bila kita ada perasaan malu tu, patutnya kita bangga. Okey, bukan malu yang bila ustaz bila ustaz suruh bercakap dekat depan, kan, bagi kawan-kawan, terangkan kepada kawan-kawan, malu. Itu bukan kategori malu. Kan? Itu kategori tak berani. Okey. Malu bukan malu yang macam tu. Malu adalah malu bertempat. Malu dengan diri sendiri macam tadi. 3 bahagian malu tadi. Malu dengan diri sendiri, malu sesama manusia, malu dengan Allah SWT. Okey. Fadilat bersifat malu. Fadilat bersifat malu yang pertama, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disukai ibu bapa, guru dan rakan. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menyalahi syarak. Yang keempat, dapat menjaga kesopanan dan percakapan dalam pergaulan seharian. Yang kelima, sentiasa mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Okey? Kita dah baca dan faham dia punya fadilat bersifat malu. Sekarang kita nak tengok akibat dia pula. Akibat tidak bersifat malu. Akibat tidak bersifat malu yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dibenci ibu bapa, guru dan rakan. Yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Yang keempat, hilang nilai kesopanan dan baik budi. Yang kelima, tidak akan dihormati oleh masyarakat. Itulah beberapa akibat tidak bersifat malu. Okey? Jadi, hari ini fahamkan video yang ustaz buat ni, dan kemudian nanti lepas dah tengok video ni, jawab kuis yang ustaz bagi dalam link di grup. InsyaAllah. Itu saja untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.